Terima kasih Miza dan salam sejahtera. Rakyat Sabah telah membuat keputusan tepat memilih Gabungan Rakyat Sabah GRS menerajui kepimpinan negeri yang sealiran dengan Kerajaan Persekutuan. Kemenangan GRS dalam pilihan raya negeri ke-16 tahun lalu membuka jalan kepada persefahaman dan kerjasama lebih erat antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia kita. Datuk Haji G berkata demikian dalam lintas langsung cerita pagi Sabah dari Dewan Persidangan Majlis Perbandaran Tawau sebagai mengulas amanat perdana setahun Malaysia prihatin. Menurut Ketua Menteri, Kerajaan Negeri juga turut memberi bantuan sewajarnya sebagai tambahan bagi mengurangkan beban rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Haji G juga mengesahkan beliau sendiri akan menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin sempena pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri yang dijadual Khamis ini. Saya sendiri akan menguatai penerima pertama vaksin di negeri Sabah dan juga frontliners yang lain akan menerima suntikan vaksin ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan ianya boleh mengurangkan penularan COVID-19 di negeri Sabah. Datuk Haji G berharap rakyat Sabah akan tampil menerima vaksin agar penularan pandemik dapat dikawal sekaligus membolehkan ekonomi dan kehidupan pulih seperti biasa. Setahun Malaysia prihatin, beberapa inisiatif diperkedal kerajaan dalam menepani pelbagai cabaran khususnya penularan pandemik COVID-19 yang menjejaskan ekonomi negara dan kehidupan rakyat mendapat respon positif orang ramai. Antaranya pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin berjumlah RM250 bilion yang diumum Perdana Menteri 27 Mac 2020 bertujuan melindungi kebajikan rakyat dan memperkukuh ekonomi negara. Tinjauan kru RTM di sekitar daerah penampang mendapati rata-rata penduduk Sabah yang terkesan akibat pandemik COVID-19 bersyukur dengan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan khususnya pakej prihatin. Mereka berharap lebih banyak inisiatif diperkenal terutama bagi membantu golongan hilang pekerjaan dan penduduk berpendapatan rendah. Banyak yang terkesanlah dengan ini masa pandemik begini, mungkin seluruh dunia lah. Mungkin ada cara lain lagi yang lebih sesuai lah untuk membantu rakyat, terutama yang di golongan bawahan lah. Pandemik macam sekarang ini kan sangat berat, bah. Nah, macam kami sekarang ini dari segi pekerjaan tuh kena kasih pengurangan gaji begitu, ada yang kehilangan kerja begitu. Tapi kerajaan sekarang ini sangat bagus lah sebab membantu, memberi insentif. Pasal kerja lah. Ya, pasal kerja ini sangat ada susah sedikit lah sebab kalau sekarang PKP kan susah mau keluar, limpas daerah pun susah. Jadi kalau kita kerja jauh tu pun mau kena buat surat. Terima dengan hati terbuka lah. Tapi kalau ada akan datang ada lagi penambahan, syukur juga lah. Saya harap ada lagi lah. Sebab kita ni memang mengharap lah dalam keadaan sekarang kan. Pakej prihatin antara lain diperkenal bagi melindungi kebajikan rakyat, menyokong perniagaan, termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan memperkukuh ekonomi negara. Ia disusuli beberapa inisiatif berbentuk bantuan kewangan termasuk pelanjana semula ekonomi negara bencana dan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia permai. Sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka melibatkan 46,306 murid prasekolah dan 94,450 murid tahun 1 dan 2 di Sabah yang bermula hari ini berjalan lancar. Ibu bapa kelihatan mula menghantar anak-anak ke sekolah seawal 6 pagi selepas cuti panjang susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 bagi membendung penularan pandemik COVID-19.
Tinjauan RTM di Sekolah Kebangsaan Srigaya Kota Kinabalu mendapati penetapan prosedur operasi standard SOP ketat oleh pihak sekolah memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk menghantar semua anak-anak ke sekolah. Saya sebagai jururawat, saya terapkan anak-anak saya untuk belajar macam mana cara untuk mencegah. Saya cakap macam mana nak, kalau dah pegang apa semua barang-barang, kena cuci tangan. Kalau bercakap mesti pakai mask apa semua. Kena ada jarak antara kawan kita. Bukan kita tak boleh nak berdekat dengan kawan kita apa semua. Tapi kita kena jaga jarak kita. SOP kat sekolah ni bagus sebab tadi saya nak hantar anak saya, dia tak suruh kita masuk. Dia suruh kita tunggu je. And then sanitize semua, mask memang pakailah sebab SOP sudah kan. Risau tu memang tetap ada sebab berbeza dengan sebelum ni kan. Kita cuma mampu hantar anak sampai ke dewan, dia dapat ikut dia sampai ke dalam, dia dapat tengok. Macam harap-harap dia okey lah. Kita pun sebagai bapa mau yang terbaik untuk anak kan. Suasana yang sama juga kelihatan di Sandakan. Tinjauan RTM di Sekolah Kebangsaan St. Monica mendapati persediaan awal oleh guru-guru dan pentadbir sekolah menerima kemasukan pelajar tahun 1 dan 2 membolehkan sesi persekolahan berjalan lancar dengan pematuhan SOP ketat. Seramai 130 pelajar tahun 1 dan 118 pelajar tahun 2 SK St. Monica Sandakan hadir ke sekolah hari ini. Kehadiran anggota polis juga turut membantu melancarkan sesi persekolahan dengan pematuhan SOP ketat yang ditetapkan demi mengekang penularan pandemik COVID-19. Penyaluran bakul makanan di bawah bantuan prihatin COVID-19 2.0 oleh Kerajaan Sabah akan terus dilaksana bagi meringankan beban kumpulan sasar terdiri penduduk terkesan pandemik khususnya golongan B40 sehingga kini hampir 90% daripada sasaran 320,000 bakul makanan sudah diserahkan kepada penerima di seluruh negeri. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya berkata, agihan bakul makanan melibatkan penerima daripada 3 kategori iaitu mereka yang dikuarantin, senarai A Kasih dan golongan B40. Jadi ini adalah usaha kerajaan yang prihatin kepada kebajikan dan keadaan rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Insinyur Syahelmi berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bakul makanan di Putatan. Katanya selepas pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Khamis ini, pemberian bakul makanan akan tertumpu kepada golongan yang amat memerlukan. Sementara itu, penerima bakul makanan menzahirkan rasa syukur dengan bantuan ini. Saya pun mengucapkan terima kasihlah kepada semua wakil-wakil rakyat semualah, kerana kami sebagai ibu tunggal dengan senang hati dapat terimalah. Dapat juga meringan saya lah dengan anak-anak semua. Dalam masa COVID ni terkesan juga. Kami kan bekas quarantine semua di kampung-kampung. Walaupun sedikit tapi dia membantulah untuk kami satu keluarga. Sebanyak 6,000 bakul makanan sudah diagihkan kepada penerima di daerah Putatan. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Pastikan kemaskini maklumat dan status kesihatan anda melalui aplikasi MySejahtera. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih.